nak habiskan sikit lagi okey, sikit lagi nak habiskan. Kertas 2 soalan elektromagnet. So saya dah sambung hari tu sampai ni arus elektrik. Lepas tu mengapa kita pakai geganti? Okey, kita pakai geganti kerana mudah dinyah magnet dan dinyah magnet. Lepas tu kita juga telah pelajari genggaman tangan kanan untuk ini. Okey, untuk soalan ini kita dah belajar itu kita ambil tangan kanan. Okey, so positif arah dia ke sana. Okey, dan kita dah tandakan arah. So hari ni sikit lagi sebenarnya kita dah juga dah tandakan X utara, Y selatan. Okey, Y selatan. Dan juga ada satu soalan tertinggalan tu sampai sini kan, yang mana kita nak pada rajah 12.2. Okey, rajah 12.2 tu lakarkan garis-garis medan magnet di sekeliling dan di dalam solenoid. Okey. So basically untuk lakaran itu sebenarnya dia punya gambar, okey, dia macam ni Dia macam ni. Lepas tu kita ada gegelung-gegelung tu lah. Gegelung. Okey, dia macam ni Ni saya punya solenoid. Okey, lepas tu saya punya gegelung ni, saya punya wire ni. Kalau awak nampak lah. Kita macam lipat dia. Gulungkan dia lah. So arah tu kita ambil arah ke sana. Kalau nampak dia. Okay. So arah dia ke sana. Nanti saya akan share gambar lah. So dia punya ni kalau kita letak, ini saya punya magnet tadi kan. So ini positif X ke arah sana. Okay. Arah dia ke kanan lah. Ni yang X, ini yang Y. So yang ni bawah ke sana. Macam tu je. Okay, arah dia daripada tadi lah. Okay, daripada tadi So saya sambung dekat sini. Arah dia X, Y. Okay, X, Y tadi. Gambar dia macam ni So kita ada X dengan Y. Allah. Okay, ini adalah X dengan Y. So arah ni je lah. Arah genglung tadi. Arah ke kanan. Okay, daripada sebelah tadi lah. Daripada sini Ini tadi. Okay, dia macam terbalikkan gambar lah. Okay, corak di lakaran yang betul. Corak lakaran. Dan juga kita buat garis lah. Okay, so saya sambung seterusnya. Pemilihan dekat bawah. Reka bentuk motor elektrik W, X, Y dan Z. Boleh tulis nama kot? Tak tulis nama. Saja je nak okey lah ni. 5, 6. Tapi nak tulis nama lah. Tulis je nama. Nanti kalau awak terkeluar, ada dah nama awak dah ada. Boleh tulis nama untuk kehadiran. Saya tak adalah buat Google Form ke kehadiran. Malas lah. Banyak kerja lain yang lebih faedah. Tak ada lah. Gitu kan? Thank you very much tulis nama. So kita akan sambung reka bentuk motor elektrik W, X, Y dan Z. W, X, Y, Z. So kita akan pilih lah. Okay. So daripada sini kita akan pilih bilangan lilitan yang paling banyak. So bilangan lilitan yang paling banyak adalah 50. So yang tak nak buang lah. Okay. Boleh buang dulu. Lepas tu kita akan pilih magnet dengan bentuk bulat. Okay, dalam makmal pun kita ada buat eksperimen kan. Magnet berbentuk bulat ataupun semicircle. So kita pilih yang ini lah. Ni. Yang lain pun tak nak. So tinggallah X. Alright. Settle So kita akan pilih kriteria untuk X tadi. Okay. So apakah ciri-ciri dia? Ciri dan sebab Ciri dan juga sebab. So ciri yang pertama, kita akan menggunakan magnet kekal. Gunakan magnet kekal dengan kekuatan magnet tinggi. Dengan kekuatan magnet tinggi. Okay. So kenapa kita nak menghasilkan medan elektrik? Menghasilkan medan elektrik dengan daya putaran tinggi atau besar lah.
Maha besar. Alright. Seterusnya kita dah pilih magnet dengan bentuk C. Magnet kekal berbentuk C atau berbentuk semi bulatan. Berbentuk semi bulatan. Boleh juga pakai huruf U ke. Kalau nantilah kalau gambar ni semi bulatan contohlah. Dia boleh U, C dan sebagainya lah kalau kita punya soalan lain. Kenapa kita nak U dengan C? Supaya bilah kipas kita berpusing secara seragam. Ataupun menghasilkan, ini yang paling glamour nama dia, magnet jejarian. Basically kalau dia bentuk bulat ataupun C, dia menghasilkan jejari lah. Macam bulat kan ada jejari. So boleh ingat perkataan jejarian. Okay. Tulis je perkataan magnet jejarian dah dapat betul. Seterusnya kita menggunakan banyak bilangan bateri. Banyak bateri lah. Okay, banyak bateri untuk membekalkan arus yang lebih besar. Membekalkan arus yang lebih besar. Bila arus besar, saya punya motor pun lebih banyak lah dia punya energi. Alright, next adalah bilangan lilitan. Bilangan lilitan juga banyak. Bilangan lilitan, gegelung yang banyak. Alright, kenapa? Untuk menghasilkan kekuatan medan magnet. Menghasilkan kekuatan medan magnet. Okay, medan magnet oleh gegelung yang tinggi lah. Alright. So last kali kita akan pilih X. Alright. Kita akan pilih X kerana magnet dengan kekuatan tinggi. Lagi bentuk semi bulatan. Banyak bateri. Lagi lilitan yang banyak. So basically 10 marks. That's it. 10 markah. Okay So ada, saya bagi masa sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ini boleh hafal magnet jejarian. Boleh juga hafal arus yang lebih besar. Dan kekuatan medan magnet yang tinggi. Boleh hafal lah kot. Okay, sama juga medan listrik yang dengan daya yang tinggi. Ni pun antara key point yang agak penting lah. Don't worry, saya akan screenshot untuk mereka yang sedang mungkin cuti lah. Tapi saya share je jangan risau. So, maksudnya kalau awak macam ada hal ke, okay je. Alright, kita nak keep on moving je. Selesai 2 minit, masa pun boleh. Sihat semua? Dah makan? Sihat cikgu. Alhamdulillah. So habis soalan Terengganu 12. Habis dah ke ni? Modul saya? Tak ada saya? Tak dah habis ke? Betul, Mas Pahang. Faham ke? Soalan. Okey. Faham ya. Terima kasih. Selepas itu faham lah betul lah. Okay, mak ada lain. Okay, tak apa. Okay, salin dulu. Untuk kita pergi Pahang lah. Kita akan... Ada orang kampung Pahang? Tak ada. Saya pun bukan orang Pahang. So, lebih sembilan. Pahang. Okay, dah salin boleh angkat tangan? Alright, bagus. Awak ni. Pahang. Okay, Pahang nombor 8. So, Pahang basically last nak ada. Oh, Negeri Sembilan pun ada. Okay. So, Pahang. Here we go. Pahang. Okay.
Pahang. Alright. So Pahang basically colour dia cantik sikit. Kalau ni lah, warna-warni nampak ni. So kita sambung soalan berkaitan dengan mencari haba pendam tentu pelakuran ais. Alright. So ini adalah soalan tajuk form 4. Maksud untuk haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu ialah diberi sebagai kuantiti tenaga haba. Kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk mengubah pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair. 1 kg bahan pada suhu tetap. Siap. Itu adalah definisi haba pendam tentu. Haba pendam pelakuran pun kena tahu maksudnya. Haba pendam tentu, pelakuran, muatan haba pendam tentu. Kalau muatan lain pula Muatan dia adalah 1 kg haba dengan 1 darjah Celsius tu. Bila perkataan muatan awak kena macam boleh differentiate sikit lah dia definisi. Alright, soalan seterusnya 0.5 air berjisim 0.5 air 0 darjah Celsius berubah menjadi air pada suhu 30 darjah Celsius menggunakan kuasa 100 watt selama 30 minit. Okey, selama 30 minit. Jadi soalan ini masa dia tukar dulu 30 minit tukar kepada saat. So 31 minit 60 saat kan. So dapatlah 1800 saat. Okey, 1800 saat. Nyatakan masa. Oh, dah siap lah. Dah kira rupanya. Okey, so ni masa. Saya biasanya tak jawab dulu, saya tukar je. So jawapan dah siap lah. Masa tadi 1800 saat. Dalam unit SI. So SI masa saat lah. Okay, so saya screenshot juga. Tadi tak screenshot tak apalah. Okay, nak 2 minit pun boleh. Apa kita, we have plenty of time. Okay, wah. Dah, cikgu. Alhamdulillah. Thank you very much. So kita move on. Thank you Yasmin, Aisyah, Arisha. Okay. Alright. So sambung seterusnya. Next page. Next page adalah bertanya tentang haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam. Okay. Untuk soalan ini, okay, haba yang dibekalkan untuk pemanas rendam, kita ada perubahan suhu dan kita juga ada perubahan pepejal cecair kepada pepejal cecair tadi. Ada perubahan fasa juga. Jadi untuk soalan ini kita akan pakai Q tadi sama dengan ml dan tambah dengan MC theta sebab theta ada perubahan suhu. Suhu tadi kalau tengok dalam soalan daripada 0 darjah Celsius kepada 30 darjah Celsius. So perubahan suhu adalah 30 tolak 0 lah. Dapatlah 30. Okay. Alright. Ini adalah suhu tadi. 30 darjah Celsius. 30 theta tadi. Selepas itu, M kita masih lagi M yang sama. Okay. So boleh kira lah perlahan-lahan. M saya adalah 0.15. 0.5. L telah diberi. L adalah haba pendam tentu pelakuran. 3.36. Kali 10 kuasa 5. Okey, tambah dengan M juga, jisim yang sama, 0.5 kg. Kali dengan C, muatan haba tentu air 4200. Tambah dengan perubahan suhu 30. Okey, so boleh kira lah. So why not you try out? Ambil calculator tekan lah. Saya dah kira, awak pula kira. Okey, boleh ambil masa sikit untuk kira. Ini boleh bracketkan lah. Lepas tu baru tambah. Okay. Boleh di bracketkan dan tambah. Okay, boleh try. Oh, dah kira Wow. Yasmin dah kira berapa jawapan dia? Dah angkat tangan tu. Kira lah. Cek kira. Dah siap angkat tangan. Ke ada soalan? Tadi
Cikgu kena tukar dalam bentuk piawai. Tak kisah pun. Boleh juga. Cikgu dapat 231,000 cikgu. 2.31 10 kuasa 5 pun boleh. Ataupun 2.31 kosong dia ada 5. 3 kosong. 3 cikgu. 31 kan? Betul. Saya dapat. Kali 10 kuasa 5 Joule. Betul tak? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? So jawapan unit dia Joule sebab dia adalah kuantiti haba. Macam energi lah dia ni. Energi kan tenaga haba. Okay, saya Allah Akbar. Ingat nak screenshot. Tapi dah tertutup pula. Alright. Terus. Terus tidak broadcast pula dia. Cawan ini tidak sesuai untuk mengekalkan suhu bagi minuman panas dalam masa yang lama. Ini adalah cawan awak beli dekat R&R kan, sekejap je kan air dia. Tapi dia masih panas lah. Okay, kita ada ruang vacuum, ada penutup dan ada tiup dinding 2 lapis. Apakah soalannya? Soalannya adalah tentang nak pilih. Okay, so kita akan pilih lah. Anda ditugaskan untuk mencadangkan ciri-ciri yang sesuai bagi cawan bertutup. Bagi suhu panas air panas ni masa yang lama. Alright. So daripada sini semestinya lah kita nak cawan kita bukan konduktor haba. Okay, sebabnya takkan nak cawan tu panas kan, macam nak pegang. So mestilah jawapan dia bukan konduktor haba. Okay. Sebab air tu panas tapi cawan tu bukan konduktor lah. Sebab kalau cawan tu panas juga, dia macam letak air dalam cawan besi lah kan. Panas lah cawan tu, macam nak pegang. Alright. So yang seterusnya adalah kita akan pilih cat yang berkilat untuk mengekalkan air masih panas dalam tu. Okay. Dinding antara 2 lapisan kita salutkan dengan panas. Dan juga ada ruang yang agak besar. Kenapa ruang besar? Supaya bila ruang vacuum dalam tu besar, kita pegang pun dia tak terlalu panas lagi. Okay, kalau ruang tu kecil, dia akan cepat panas lah. Kita punya pegang tadi. Okay, faktor kita pegang. So kita akan pilih K. So soalannya adalah bahan penutup adalah bahan bukan konduktor haba. Bukan konduktor haba. Kenapa? Untuk menghalang haba keluar. Halang haba keluar ataupun serana dia adalah sebagai penebat haba lah. Okay. Bukan konduktor haba. Alright. Tiup dinding mestilah disaluti oleh cat berkilat Cat berkilat. Okay. Kenapa? Untuk memantulkan pantul haba daripada dinding. Pantul haba daripada dinding. Alright. Nice lah. Okay, so boleh screenshot ataupun saya bagi masa lah untuk salin. Jangan risau. Salin terus nanti terus settle kan. Settle lepas tu buku dah tepi. Tak payah buka lagi kan. Okay. Alright, thank you ya Arisha and Yasmin. So next one. Okay, saya pergi soalan seterusnya adalah vacuum. Ruang vacuum antaranya mestilah kita nak ruang vacuum yang besar. Ruang vacuum yang besar. Kenapa? Kita nak halang haba. Halang haba terbebas ataupun halang haba hilang ke persekitaran. Ataupun halang haba hilang ke persekitaran atau persekitaran. Alright. So kita akan pilih K lah. Tak payah panjang. K je. Dah lah. Saya tukar kepada Karim pula. Kenapa bapak saya? Tak payah. Okay, manalah tahu rajin pula kan. Okay, soalan seterusnya. Okay, dah restitution. Okay, dah Alright, next one nombor 9 adalah soalan bab cahaya.
Okey. Macam ini tak susah lah. Ini ada tentang sinar cahaya merambat melalui dua bongkah sudut genting yang berbeza. Okey, sudut genting kena ingatlah sudut genting tu. Ketumpatan telah diberi. Ini 2.4, ini 1.18. Lagi dia juga telah beri sudut 7 Ini sudut 7. I 43. Ini sudut 7 I 45. 7 ni yang first datang. Okey, 7 yang first datang. Okey. Dan bila dia first datang, dia dapat 90 kan? So inilah sudut genting saya. Maksudnya ini adalah nilai C 43. Boleh Sebab apa tadi? Kalau ingat, sudut genting adalah apabila I sama dengan C. Berlakulah 90 degree. Okay, so ini juga C saya lah. Automatic, ini adalah C 45. Okay, macam kena, sebab itulah kena faham sikit and then baru boleh menterjemahkan cerita lah. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? Sudah tahulah. Sudut genting adalah apabila sudut 7 I menghasilkan sudut biasan sama dengan berapa? 90. R sama dengan 90. Tadi nampak kan 90 Ini terus 90. Ini 90, sini pun 90. So dia follow that particular line. Alright. So bandingkan ketumpatan. So mudah aja. Ketumpatan mana lagi kecil? Kalau nak cakap 9.1B pun boleh. Kalau kecil boleh je, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh cakap. So ketumpatan bagi perspek lebih kecil Okey, boleh juga ketumpatan perspek untuk raja 9.1B kan. 9.1B lebih kecil daripada 9.1A. Okey. Yang kedua, sudut 7 dan sudut biasan. Okey, bandingkan sudut 7 dan sudut biasan. Sudut 7 saya adalah 9.1A, lebih besar lah. Okey. Sudut 7 9.1A lebih besar daripada 9.1B. Okey. Ambil isi yang kedua lah. Dan sudut biasan dia sama kan? Sebab dua-dua 90. So, boleh tulis je kat sini juga lah. Sudut biasan sama sebab dua-dua 90 kan. Sudut biasan untuk kedua-dua raja. Adalah sama. Okay, so 3 isi Okay, 3 isi. So, mungkin ni boleh colour sikit lah. Ini dah nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. 3 markah 3 markah. Hubung kaitkan sudut 7 dan sudut genting. Jadi bila kita nak hubung kait, sudut 7 adalah sama dengan sudut genting apabila ketumpatan bongkah bertambah. Okey. Sudut 7. Ini di sini. Sudut 7 adalah sama dengan sudut genting apabila ketumpatan bongkah bertambah untuk ciri yang kedua. Ketumpatan Jadi nyatakan hubungan antara sudut genting dengan ketumpatan. Oh, yang ni bawah. Okey, ketumpatan bongkah bertambah. Ni kat bawah. Agak. Ni isi bawah. Ketumpatan bongkah bertambah. Okey. Sudut genting, ketumpatan bongkah bertambah. Alright. Ketumpatan bongkah dengan sudut 7. Maksudnya sudut 7 bertambah, ketumpatan bongkah bertambah lah. Kalau tengok gambar yang pertama kan, sudut 7 dia 45, ketumpatan dia 24. Bertambah kan. Yang kedua pun kalau ada kurang, dia kurang sikit. So hubung kait yang tu lah. Dapat? Mungkin tak nampak kecil. Tak usah kan? Okay. Siap.
1 minit untuk salin. Boleh train terus lah Teruslah. Phone saya macam gelap-gelap sekarang ni. Alright, thank you Aisyah Anani. Okay, boleh tulis nama untuk kehadirannya. Tulis nama lah. Okay, ada lagi nak angkat tangan? Arisha Yasmin. Okay, alright, so kita sambung seterusnya. Okay. Soalan melibatkan lukisan. Alright, ni adalah berlian dan juga kaca. Okay. Raja menunjukkan sebentuk cincin berlian dan cincin kaca. Telah diberi C, C47, C36. Okay. So dia shining sama, shine bright like a diamond. Soalan adalah berdasarkan Raja, lengkapkan sinar cahaya saja dalam berlian dan kaca. Okey. So ini adalah Raja tadilah. Okey. So nak lengkapkan Raja tidak sukar sebabnya kita dah tahu dia punya sudut ni. Kalau berlian kat sini kan 36 kan. Sudut tuju saya lebih daripada berlian kan. I saya lebih daripada C. Jadi dia terus ada pantulan dalam penuh Pantulan dalam penuh. Untuk kedua-dua Raja sebenarnya. Untuk gambar ni pun 47. Sudut tuju saya 45. So ni pun I lebih besar daripada C. So berlakunya pantulan dalam penuh. Jadi macam mana kita nak lukis? Kita lukis satu persatu lah. So dia akan, ni adalah normal. Dah siap normal. Awak hanya perlu 45 sajalah. Baikkan aja. Sebab ni 45 juga. Sebab in total, this is 45 lah. So ni 45 juga. So dapatkan ke sini. Lepas tu kita akan buat normal. Normalkan. So it will always be 45 juga. So then saya sambung juga yang kedua. Okay, yang kedua dia akan ke sini balik lah. Straight straight. Saya macam saya ingat sikit. So ini 90 degrees. So straight lah. Dapat gambar yang pertama. Okay. Gambar yang kedua 45 juga. Okay, so dia akan jadi sudut terpantul sama lah. Okay, 45 straight je. Okay. Dan happen to be dia dah siapkan normal untuk awak kot. So kita pakai lah. So ni normal. Sama juga. Garis saya akan terus ke sana lah. Okay. Terus ke sana. Udara 45. Sekejap. Yang ini diamond pantulan penuh. Tapi kaca ni tak. Kenapa kaca tak? Oh 47. Okay, salah. Ini adalah dia terbias. Sebab saya punya ni 47. Kena tengok balik lah dalam gambar. Okay. I saya ni bukan. Ini I saya, C saya 47. Ini sudut tuju saya 45. So dia tak cukup untuk pantulan penuh. So dia akan terbias. Daripada kaca ke udara. Kaca lebih tumpat kan? Ke udara. Lebih ke kurang tumpat. Dia akan menjauhi. Boleh? Boleh tak? Menjauhi Ke dah boleh? Boleh tak? Ke tak faham dia tanya? Boleh cikgu. Bagus. Okay, so dia lebih pada kurang. Dia akan menjauhi. Salah pula saya. Okay, so dia akan menjauhi. So daripada normal, awak hanya perlu dapatkan sudut yang besar lah. Ni. Besarkan saja sudut. Alamak, dia macam tak kemas kan. Kita buat kemas-kemas lah. Okay. So dia maksudnya sudut sini adalah jauh. Kalau nak rapat, kita boleh bagi dia warna contoh kalau nak rapat, kecilkan dia sudut. Dia akan jadi macam ni biru kalau dia rapat. Kalau tak, tidak perlu padamkan saja. Okay, that is the answer. So you have to check Saya pun dah buat salah ni. So bila I lebih berbesar daripada C, baru ada pantulan dalam penuh untuk tajuk berlian. Tapi untuk tajuk kaca, dia terbias. Jadi sebab itulah dia shine bright like a diamond lah. Rihanna pun dah ada sebut. Tapi jangan quote dalam soalan fizik Rihanna telah menyebut. Shine bright, no, salah lah.
Salah walaupun awak suka dengan lagu. Okay, dah tenang. So saya screenshot. Cikgu. Jangan quote Rihanna. Quote Newton tak apa. Okay, dah Alright, soalan seterusnya, jelaskan mengapa. Kerana ada banyak pantulan dalam penuh berlaku. Itu saja cerita dia. Kita akan cerita banyak pantulan dalam penuh berlaku. Okay, banyak pantulan dalam penuh berlaku. Dalam kaca lah. Dalam ni tadi. Bright berlian. Okay. Jadi boleh juga bagi tahu sudut genting berlian adalah kurang daripada sudut genting kaca. Alright, so 2 markah dekat situ. Sini ada 1, bawah ada 1. Selesai lah. Okay, so mungkin boleh sharing is caring. Boleh salin dulu sementara tu. Saya selak muka surat sebelah. Selak. Okay, masih lagi tajuk cahaya juga. Okay, thank you. Boleh sambung soalan muka surat sebelah. Okay. Kalau dia soft copy dia cantik Tapi saya dah putus statekan tu awal. So projektor LCD merupakan satu alat. Projektor yang kat sekolah tu yang pakai itulah, tahulah kan. Digunakan untuk memaparkan maklumat atau video di atas permukaan skrin dengan imej yang diperbesarkan. Okay, so projektor LCD dan sesuatu komponen asas dalamnya. So di dalam lah kita ada cermin, lepas tu ada reflect, lepas tu kita ada satu kanta. Kanta. Daripada gambar kanta. Nampak kanta ni macam ni? Kanta. Kanta apa ni? Cembung. Okay, dah dapat jawapan. Okay. Jadi berdasarkan raja, anda dikenaki untuk mengubah suai LCD yang lebih cekap dan menghasilkan imej terang dan jelas. Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian. Okay, nyatakan dan terangkan pengubahsuaian yang anda pilihkan. Okay, so daripada sini sebenarnya kita dah belajar kalau kanta cembung yang akan kita gunakan lah untuk projektor. Okay, alright. So saya ingat saya salin dekat yang baru lah Okay, so delay 1 minit sebab dia tukar page. Alright, so ciri dengan sebab. Okay, ciri dengan sebab. Ciri yang pertama kita akan pilih jenis kanta cembung. Nampak? Alah, ada call lah. Apa lah Baik kan? Jenis kanta cembung. Kenapa kita pakai kanta cembung? Untuk menghasilkan imej nyata. Menghasilkan imej nyata. Okey. Yang kedua, kita akan memilih permukaan pemantul. Permukaan pemantul hitam. Okey, alah. Banyaklah mesej Tak apalah Jadi kita layan. Tak apa cikgu. Waktu keluar kat sini lah kan. Dia terus recording Tu ada. Sabar tak apa. Mungkin dia tunggu kot. Takal tu boleh tunggu. Okey, permukaan pemantul hitam boleh menyerap haba. Okey. Jadi awak salin saya layan lah So yang kedua, kuasa mentol tinggi. Okey, kuasa mentol tinggi. Kuasa tu power lah kuasa mentol tinggi. Okey, kuasa mentol tinggi. Kenapa? Untuk menghasilkan kecerahan tinggi. Menghasilkan kecerahan tinggi. Okey. Dan juga boleh digunakan dalam cahaya terang. Maksudnya kita punya bilik kan tak gelap sangat kan? Tapi dia boleh pakai. Itu tadi maksud tadi lah. Okey. Boleh digunakan. Dia tak semestinya bilik gelap lah. Boleh digunakan dalam cahaya terang. Maksudnya tengah-tengah hari pun pakai okey lah
Dia tak perlu macam bilik gelap. Macam LCD yang murah yang macam kat Lazada tu, yang macam RM100 macam tu, dia memang kena bilik gelap betul. Kena bilik gelap betul lah. Okay. So saiz LCD yang kecil sebab apa? Ringan. Ringan lah kan? Ringan, mudah dibawa. Okay, mudah dibawa ataupun mudah dikendalikan. Ya, atau mudah dibawa lah. Okay. Maksudnya dia masih lagi kecil berbanding dengan kalau nak buat TV lah kan. Okay, so jenis bahan badan projektor. Jenis bahan badan badan projektor tu sendiri adalah daripada, mungkin boleh pakai bahan yang berketumpatan rendah. Sebab masih lagi faktor ringan tadi. Okay, faktor dia masih lagi ringan. Dan kita nak mudah dibawa juga. Okay, so untuk ini, bila dia ringan, dia boleh jadi kecil juga sebab ringan. Dan dia punya ketumpatan rendah juga faktornya ringan. So tak ada masalah untuk dua-dua jawapan yang sama. Atau kita boleh cakap ni nak pakai plastik lah. Okay, so markah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Alright, boleh salin dulu sementara. Cikgu. Ya. Jenis bahan apa tu cikgu? Jenis bahan badan. Badan. Okay. Jenis bahan badan projektor. Badan projektor. Terima kasih cikgu. Alright, no, don't worry, boleh tanya kalau ada ketidakfahaman, tak ada masalah. Okay, awak tanya dah bagus lah, bagus. Alright, so boleh ni, salin dulu, saya bagi nombor Justin je Kang putus sahabat pula. Aduh. Ada, okay, boleh 1 minit Kan, tak apa kan? Boleh cikgu, tak apa. Tak apa cikgu, boleh cikgu. Wah, kena kawan kan? Kawan kena nak tolong kawan. dah, saya hantar lah. Okay. Alright, settle. Okay. Okay, settle nombor 10. Nombor 10 lah. Alright. So, next one adalah soalan radioaktif. Pada saya radioaktif ni adalah satu tajuk yang agak penting sikit lah. So, macam kena bear in mind sikit lah. Alright, so ini adalah satu contoh soalan tiub GM untuk mengukur keradioaktifan bagi bahan radioaktif yang disambung kepada pembilang. Okay, pembilang ialah bahan radioaktif, dia adalah tiub GM dan ini adalah pembilang. Pembilang tu dia count berapa banyak lah dia punya sinaran. Apakah maksud keradioaktifan? So maksud dia adalah, ianya adalah proses di mana nukleus yang tidak stabil berubah menjadi nukleus yang lebih stabil. Okay, dengan memancarkan sinaran keradioaktifan. Key point adalah daripada tidak stabil kepada lebih stabil. Itu je untuk keradioaktifan. Sama juga dengan tajuk lain macam pelakuran nukleus kan, dengan pembelahan pun samalah. Awak kena ingatlah berat kepada ringan kan, nukleus berat kepada ringan, ataupun pembelahan ataupun hentam membedil satu neutron, tu macam kena ingat sikit beberapa ketakrifan. Okay, takrifan. Okay, a little bit detail tentang pembilang tadi. Pembilang saya, kalau in real life pembilang saya tidak akan jadi sifar kerana setiap kita dalam dunia ni mesti ada radiasi. Walaupun tak besar tapi dia ada. Macam handphone lah, ada radiasi tapi dia tidak harming lah, tidak membahaya. Tapi dia ada.
Sebab itulah bila soalan kedua, mengapa bacaan meter kadar tidak sifar? Kerana adanya sinar, masih ada sinar latar belakang. Latar belakang. Maksudnya in real life, there will always be radiation. Walaupun dia kecil, dia tak sifar lah. Sifar tu maksud tak ada. Tu memang ada lah. Daripada pokok pun ada radiasi, daripada handphone, laptop, pelbagai benda lah. Maksudnya dia pergi mana tadi? Kita ni. So dia ada lah Maksudnya dekat belakang longkang, kat pokok pun ada radiasi. Atau dalam bahasa Inggeris, dia adalah background reading Okay, background reading. Background reading. Itu pun cukup kalau bahasa Inggeris. Background. Ada background reading. Alright. Soalan seterusnya, jelaskan bagaimana GM itu. Okay. GM. Okay, GM. Alright. GM tadi mengesan ke radioaktifan. Okay, ada beberapa isi lah. Ada 3 markah sini kan. Okay, so kita akan explain satu persatu tentang tube GM. Okay. Yang pertama sekali, kita akan bagi tahu sinar radioaktif. Sinar radioaktif. Okay. Menembusi tingkap tadi lah. Menembusi tingkap kita punya peralatan tingkap mika nama peralatan lah. Nama tube GM So kita go into detail apa itu dalam tube GM lah. Yang kedua, isi yang kedua adalah sinar tadi. Sinar radioaktif akan mengayon. Mengayon dengan gas argon. Okay, kita explain into detail argon A-R-G-A-N G-O-N argon. Menghasilkan ion positif dan ion negatif. Menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatif. Okay. Alright, yang ketiga, ion positif tadi, isi yang ketiga. Ion positif tadi. Okay, ion positif tadi tertarik ke katod tertarik ke katod. Sementara kalau dia adalah ion negatif, dia akan tertarik ke ion negatif. Akan tertarik ke anode. Okay. Dan menghasilkan denyut elektrik. Menghasilkan denyut elektrik. Okay. Satu isi tambahan, markah 3 tapi boleh tambah 4 lah. Markah yang keempat adalah denyut elektrik tadi diukur oleh pembilang. Denyut elektrik diukur oleh pembilang. Okay. Ya. Maybe I bagi masa sikit lah. 1, 2, 3, 4. Maka 4. Isi 3 tapi ada option 4 lah. Oh, dah siap Aisyah? Laju Depan terkilat. Ni dia flash ni. Warna merah ke? Bukan? Okay? Dah Okay, Farzana, thank you. Alright, so kita cuba screenshot soalan lah. Habis soalan nombor 10. Next one adalah soalan nombor 11. Adalah soalan yang mudah juga. Adalah tajuk separuh hayat. Okay, separuh hayat ni tak sukar lah. Okay. Alright, so baca soalan. Graf aktiviti berlawan masa bagi bahan radioaktif X dan Y. Ini adalah X dan Y. So, X dan Y. Berdasarkan Raja, bandingkan kadar perebutan bagi X dengan Y dan separuh hayat X dan Y. Okay, so kita bahas satu lah Kita tengok dulu kita punya separuh hayat dulu. Daripada 800 menjadi separuh. 800 bagi 2.
400 lah. So, ini adalah kita punya nilai. So, daripada 400, ambil graf. Untuk Y, separuh hayatnya adalah 5 minit. Ini adalah Y. Boleh? Okey, untuk yang seterusnya mungkin kita pakai warna biru. Untuk X, sampai ke dekat graf, turun bawah. Ini adalah separuh hayat bagi X. Boleh faham Saya rasa tak ada sukar lah. Simple saja, 10 minit dengan 5 minit. So, siapa yang lagi besar? So, kadar perebutan Y lebih besar daripada X Maksudnya mereput dengan cepat. Maksudnya 5 minit je Y tu dah banyak mereput. Itu tadi maksud Walaupun masa tu. Boleh faham So, untuk sini kadar perebutan yang cepat, yang besar adalah Y. Sebab masa 5 minit je dia dah jadi separuh. Kalau X tu 10 minit baru dia separuh. So, tu yang maksud kadar perebutan So, dia a matter of language juga So, boleh tulis untuk jawapan adalah kadar perebutan bagi Y adalah lebih besar daripada X. Daripada X. Itu isi yang pertama. Okey. Yang kedua, separuh hayat bagi X dan juga Y. Jadi separuh hayat siapa lagi kecil? Y lah. Isi yang kedua mungkin boleh pakai warna merah kot. Okay. Separuh hayat bagi Y. Separuh hayat bagi Y adalah lebih kecil daripada X. Lebih kecil daripada X. Okey. Dan peratusan yang belum mereput selepas 20 minit. Maksudnya yang sama layak dia. So, peratusan yang belum mereput selepas 20 minit adalah Y lebih kecil lah. Y masih lagi belum mereput selepas 20 minit So, ayat yang sama lah. Warna biru. Yang sama juga sama lah. Okay. So, sini isi yang ketiga 1, 2, saya buat 9. So, peratusan yang belum mereput. Peratusan yang belum mereput. Belum mereput selepas 20 minit Dia mau maksud yang sama sebenarnya Cuma nak bagi tahu dalam peratusan je. Jadi Y-nya adalah lebih kecil daripada X. Okay? Alright. Nak minit? Nak minit. Nak masa? Boleh kau Sikit. Oh, dah siap. Saya screenshot. Hubung kait. Auni dengan tadi siapa? Farzana. Okay. Okay. Alright. So, hubung kait. Bila separuh hayat kurang, kadar perebutan bertambah. So, ini adalah jawapan untuk hubung kait hubung kait warna hitam So, hubung kait saya adalah di sini. Separuh hayat berkurang. Separuh hayat berkurang dan kadar perebutan bertambah. Kadar perebutan bertambah. Bertambah. Okey. Oh, tak nampak. Boleh kot. Okey. Dah So, bawah baru kita ada pengiraan. Pengiraan macam tak ada susah pun tapi boleh buat perlahan. Masa dia sama je. Hitungkan masa yang diambil oleh bahan Y menjadi 12.5 bilangan per minit. Okay, 12.5 ni sebenarnya peratusan ni. Okay, so bagaimana nak mengira? Kita akan buat simple calculation sahaja. Mula-mula kita akan ambil dia adalah 800 kan? 800. Lepas tu dia berkurang menjadi 400. Bahagi lagi 2, 200. Bahagi lagi 2, 100. Bahagi lagi 2, 50. Boleh bawa turun sini. Bahagi 2, 25. Bahagi 2 lagi adalah 12.5. Boleh Itulah cerita dia.
So kita color dengan warna merah untuk setiap separuh hayat 1, separuh hayat 2, separuh hayat 3, separuh hayat 4, separuh hayat 5, separuh hayat 1, 2. Betul tak ni? Okay. Separuh hayat yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ada masalah nak kira? 8 bagi 2, 4 kan? 4, 2, 2, 1, 50 bagi 2. Okay. So berapa kali separuh hayat saya? Kita ada masa yang diambil adalah 6 separuh hayat. Okay. Jadi 6 kali. Berapa separuh hayat tadi? Separuh hayat untuk soalan Y kan? So Y tadi separuh hayat dia adalah 5. So 5 minit lah. So 6 kali 5, 30 minit. Okay? Dapat soalan? Dapat. Alright, bagus. Tu yang salah soalan Dia tak adalah tengok pada soalan lah Kalau Y lah. Kalau X tengoklah masa yang X. Okay. So settle soalan ini. Nak masa boleh? Boleh saya bagi masa sikit lah. Dari besar-besarkan. Alright. So selepas tu barulah kita memilih radioaktif yang berkaitan. Okay. Dah boleh angkat tangan? Okay. Alright. Apa tadi? Ain, Farzana, Arisha. Okay, bagus. Setia awak Bagus. Isyad pun angkat tangan. Terima kasih Isyad kerana menghadirkan diri. Alright, saya sambung seterusnya. Adalah soalan melibatkan pengiraan. Tetapi soalan yang sangat bagus kerananya pensterilan peralatan perubatan. So kalau nampak gambar tu adalah contoh pensterilan. Steril. Maksudnya setiap bahan-bahan kita akan disteril menggunakan sinaran radioaktif. So dimasukkan kat dalam tu So bagus juga ada imaging Imaging and then dia mensterilkan untuk peralatan perubatan. Okay. Tekan dan terangkan cara-cara sinaran, isotop dan cara penyimpanan untuk memastikan penyimpanannya selamat. Sebab apa? Perubatan kan? Penting sikit lah. Okay, so kita sambung dekat muka surat baru. Okay. 1 minit untuk delay. Okay. Baik, apakah peralatan yang kita akan pilih untuk mensteril tadi? Okay. So yang pertama sekali kita kembalilah. Untuk pensterilan biasanya kita nak bunuh kuman. Tapi kita tak nak sinaran tu tak nak terlalu rendah lah. Sebab nak membunuh kuman kan. Kalau alpha untuk kertas je kan. So ini adalah tak nak transmit. Kalau kita tengah bedah orang yang ada hepatitis B contoh kan. Lepas tu awak tak steril, dia akan transfer So sebab itulah kita kena pilih jenis sinaran yang tinggi lah. Untuk pensterilian kita akan pilih sinar gamma bukan alpha beta lah. Lebih kepada tenaga yang tinggi, mempunyai tenaga tinggi untuk membunuh kuman. Sebab dekat hospital beribu-ribu orang kita lepas pakai untuk orang ni, kita pakai untuk orang ni pula untuk membunuh kuman So dia mestilah sinaran yang tinggi. Okay, so sinaran ini juga adalah dalam keadaan pepejal. Keadaan jirim tadi adalah pepejal. Maksudnya dalam bahan kita tadi, kita dah masukkan contoh benda tu, sinaran radioaktif dalam bentuk pepejal untuk memancarkan sinar gamma. Gamma tadi tembak pepejal tadi pada alat kita. Okay, so kenapa pepejal? Kerana untuk ianya mudah dikendalikan lah. Bukan cecair lah. Dan kita jarang-jarang pakai gas Jarang lah, tapi tak berapa sangat di antara pepejal dengan cair. Alright, yang kedua, separuh hayat lama sebab nak pakai dekat lama lah jimat kos dan sebagainya lah. Separuh hayat lama untuk digunakan dalam tempoh yang lama. Digunakan
dalam tempoh lama. Okey, boleh juga nak cakap jimat kos jugalah. Ataupun tidak kerap menukar kan? Tidak perlu kerap ditukar. Tidak perlu kerap ditukar. Pun samalah. So isi ni dia dah boleh repeat lah untuk beberapa kisah yang berkaitan. Okey, tidak perlu kerap ditukar. Next one adalah kuasa penembusan yang tinggi. Kuasa penembusan tinggi Penembusan yang tinggi. Okey, kuasa penembusan tinggi kerana menembusi peralatan perubatan. Menembusi peralatan perubatan. Okey, dengan mudah Okay. And then bila dia bahan radioaktif, kita kena simpan dalam bekas penyimpanan plumbum. Bekas penyimpanan plumbum. Sebab kita dah belajar alfa boleh tembus kertas, beta dan gamma. So gamma ni untuk menghalang sinar radioaktif. Menghalang sinar radioaktif menembusinya. Sinar radioaktif menembusinya. Daripada menembusinya. Okay. And 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada extra. Apa lagi kita boleh buat untuk bahan-bahan ini? Kita boleh letakkan bekas itu kita boleh label. Okey, bekas itu berlabel. Bekas berlabel tanda amaran. Okey, amaran ataupun sinar radioaktif. Okey, tak kisah kita letak label lah. Kerana apa? Untuk memberi informasi. Memberi informasi kepada pengendali lah siapa-siapa yang bawa tentang bahaya sumber radioaktif. Tentang bahaya sumber radioaktif. Okey, macam dekat bilik X-ray pun kan, dekat luar tu ada label kan. Maksudnya label bahan-bahan yang berradiasi lah. Alright, 1 minit untuk salin. Don't worry, saya bagi masa. Oh, kecil kan dah besar dah. Oh, boleh besar. Okey, boleh salin dulu. Sementara yang lain, Arisha telah dengan pantasnya menyalin. Mungkin dia kemahiran penyalin yang sangat hebat lah. Okey, so soalan nombor 11. Kita nak ambil pukul 12 ke 12.30 ni? Cikgu. Sampai 4.30? Siapa? 2:30. Kenapa? Siapa ada? Tapi tak ada JM pun. Cikgu bagi kerja, lepas tu hantar dekat cikgu lah personal. Hantar jawapan. PDF cikgu. Guna PDF. Oh, Okey cikgu, boleh. Okey go, boleh go. itulah nak Yang discuss. lain. Apa? Tak ini. Ain. Bagus. Itulah tu. Mungkin yang senang ni boleh bagi kat WhatsApp je kan jawapan buat lah. Kita habis setengah jam awal. Kan? Menarik kat tu. Ada lagi tak yang tak JM? Menarik kan ni tak JM? Tapi saya okey je kalau JM. Saya lain okey je. Ada cadangan? Boleh kita open untuk cadangan? Tak ada dah cadangan. Tak ada. Kimia JM? Kimia tak ada kelas tapi cikgu akan bagi latihan. Kalau tak faham dia tanya. Oh. Okey. Lagi? Yang tak JM? Yang JM? Tak ada? Yang JM ada 4 subjek ni cikgu. Saya? Untuk cuti ni fizik, admat, account dengan sejarah. Yang lain semua latihan. Oh. Maksudnya latihan bagi lepas tu submit lah? Submit ikut masa dia. Ni dalam jadual pun ada subjek tu macam contohlah BI hari bahasa Arab Selasa 8-10, maksudnya 8-10 tu kita kena buat Arab. Lepas tu nanti hantar. Tapi tak ada GM. Okey.
cadangan diterima. Next week lah. Kan? Boleh cikgu. Tak kisah. Kita tak kisah. Untuk cikgu semua boleh. Ya, untuk semua orang kan. Okay, so kita sambung dulu. So maybe next week yang tu lah kan, yang saya bagi modul yang dalam envelope tu lah kan. Betul tak? Tapi tak nak. Itu kena discuss sebab awak paper 3 awak belum pernah discuss lagi kan. Awak tak ke boleh buat? Kita GM cikgu, GM je. Kenapa? Apa pro and cons? Apa kebaikan GM dengan tak maksudnya untuk awak? Kenapa awak option GM? Dapat atasi. Dapat atasi? Kalau GM cikgu nampak ada orang lain nak belajar sekali. Oh, kalau tak GM? Kalau tak GM tidak tahu orang tu buat apa. Tengah dalam Mampuri ada bagi dia ke. Dah tidur you know, kalau tak GM. Oh, tapi awak buat kan kerja? Buat. Buat cikgu. Macam mana? Alah tak Cari mood cikgu. Oh, cari. Kalau tak GM, Oh. Menarik. kalau macam guna GM macam mood dalam kelas tu ada lah. Kalau tak GM tu kita orang tidur you know. Tapi awak kerja kan? Apa cikgu? Awak buat juga kerja kan? Buat. Buat. Tapi dia tak ikut macam apa macam tu. Oh. Okey. Menarik sebenarnya. Betul kita kena bincang. Kan? Betul cikgu. Kita bincang je. Kau kan? Katanya maybe adalah timbang balik ke kan? Menarik juga sebenarnya. Saya pun jarang tak ada GM kan? Saya asyik GM je. Saya sebenarnya saya tak ada kekangan lain. Saya GM saya ada je wifi semua saya boleh je lah. So mungkin saya pun sebenarnya okey je 2 jam saya habis kat sini je kan. Saya tak adalah buat kerja lain. Kan. Tak apalah. Okay, itu nanti sebagai idea nanti. So kita sambung sikit lagi 11 sampai ke 12 hari ni. Sebagai tanda penghargaan untuk kehadiran anda-anda yang sangat baik lah. Alright. So soalan nombor 11. Okay, tak apa yang sampai ke 11. So nak sampai 11.30. Saya tak kisah. Sampai ke 12 lah. Ke 12. Hari Jumaat tak ada cuti lah. Satu lagi awak kalau cuti awak cuti je lah. Maksudnya awak rehat lah. Saya sebenarnya kesian dekat awak ni. Awak rehat lah. Masa rehat. Masa Christmas, cuti dan sebagainya. Cubalah bersama-sama tu. Kalau tak jalan pun tengoklah pokok ke. Okay, dah. Okay, 11 Okay, 11. Menunjukkan satu tiup U yang disambungkan pada satu silinder gas. Okay, satu silinder gas. Alright. Boleh okay, ini adalah kalau dia bentuk macam ni, nama dia adalah tak lain tak bukan, nama dia manometer lah. Okay. Kenapa kita kena buat latihan banyak? Supaya kita dah boleh trigger lah bila dah ada soalan ni. Dia macam lebih sebab mungkin apakah nama alat? Nama dia adalah manometer. Okay. Yang ada ni yang ada pengiraan ni adalah manometer. Ada lagi nama-nama lain, boleh refer lah. Ada barometer. Nanti gambar ada yang lain lah. Okay. Ni adalah manometer. Apakah nama alat pengukuran untuk Z. So markah satu je. So elakkan kesilapan. Yang kedua, hitungkan nilai D dalam unit sentimeter mercury. HG ni mercury. Jika tinggi Y adalah 6 cm. Y tadi 6 cm dalam gambar. Dan X adalah 14 cm. Okay. So bila melibatkan pengukuran dengan manometer, kita hanya perlu tolak sahaja perbezaan jarak tadi. Jarak tu melibatkan tekanan. So kita akan tolak sahajalah. So D sama dengan 14 cm tadi. Tolak aja dengan 6 cm. So dapatlah 8. Okay, itu adalah nilai 8 cm. Okay, jarak lah. Mercury lah. HG. CMHG lah. Dia memang nama dan dia memang cm. Dia tak perlu tukar unit meter. Okey, soalan seterusnya adalah kirakan jumlah tekanan gas dalam unit sentimeter mercury. Okey. So jumlah tekanan gas saya tadi adalah kita akan kira tekanan gas adalah datang daripada tekanan P ni tekanan tekanan atmosfera tambah dengan tekanan yang kita baru kira. Okey, tambah dengan tekanan D tadi lah. Tekanan atmosfera, dia unit dia universal.
Tekanan unisfera will always be, nilai dia adalah 76 cm mercury. Ni boleh ingat lah. 76 P ni tekanan tekanan atmosfera. Okay, so hanya perlu tambahkan tekanan tadi adalah sama dengan 76 cm mercury tambah dengan D yang kita baru kira 8. 76 tambah 8, matematik biasa je, 84. Siap. Okay, 84 cm mercury. Alright, soalan seterusnya adalah mengira tentang jumlah tekanan gas. Ini balik kepada formula biasa. P sama dengan rho GH. Rho HG pun boleh macam mana lah nak ingat, tak ada masalah Cuma ketumpatan tadi adalah unit ni G 10, H adalah 0.84. Kat sini baru kita tukar 84 ni tukar kepada meter sebab nak masuk dalam formula ni. 84 cm akan jadi 0.84 meter. Boleh? Sampai 84 meter 84 meter. Alright. So P sama dengan rho GH. Jadi masukkan dalam pengiraan. Saya buat kat sini So P sama dengan rho GH. P adalah tekanan, rho adalah ketumpatan 113.6 kali 10 kuasa 3. G adalah 10, H adalah ketinggian tadi adalah 0.84. Telah ditukar dalam unit meter so kena tukar unit meter lah. Rho GH. So boleh kira tekanan adalah dapat 114.240 Pascal. Atau untuk PY 10 kuasa 5 Pascal. Okay. Mungkin boleh screenshot untuk makluman sahabat lain. Okay. Saya macam nak itulah modul ni nak pass up tau. Nanti beritahu kawan pass up lah. Maksudnya bulan 1 pun tak apa. Pass up je saya nak sembang. Betul tak? Menarik tak? Diam terus. Okay dah. Left group ke apa? Boleh cikgu. Boleh Okey. Boleh. Salin dulu. Salin 2 minit. Untuk salin. Okey, jawapan terakhir. Apakah yang berlaku bila ada lubang? Ada lubang tadi ada perbezaan lah. Dia mestilah berkurang. Maksudnya saya punya perbezaan paras tadi akan berkurang apabila ada lubang. Mana jawapannya? Okey. Berkurang. Okey, ada lubang pada silinder, gas mula keluar. Bila gas mula keluar, saya punya perbezaan paras merkuri akan berkurang kerana dah bocor lah. Bocor berkurang. Okey, siap Soalan seterusnya. Dah siap yang angkat tangan? Seterusnya adalah mengikat minum straw. Alright, thank you. Siapa tanya? Auni, Ain, Arisha. Ini adalah Aisyah Hanani. Alright, saya sambung Soalan seterusnya adalah menyedut air di dalam gelas. Menyedut air di dalam gelas Okey. Ini adalah straw yang digunakan untuk menyedut air di dalam gelas. Nyatakan prinsip kerja. So biasa memang ada 10 4 markah ni. Tapi kita akan buatlah yang sebaik mungkin. Untuk isi yang pertama, kita akan menceritakan apabila mula-mula sekali apa yang kita akan buat. Kita akan menyedut. Okey, melalui penyedut. Minuman Bila awak sedut dalam minuman, udara di dalam penyedut itu akan dikeluarkan sebenarnya lah udara dalam penyedut tadi. Udara di dalam penyedut minuman dikeluarkan.
Okey. Seterusnya, ini akan menghasilkan kawasan separa vacuum. Ini akan menghasilkan kawasan separa vacuum. Separa vacuum di dalam penyedut minuman. Penyedut minuman. Okey. Yang ketiga, bila melibatkan tekanan, kita akan bercerita tentang adanya perbezaan tekanan. Ini adalah isi yang paling penting. Mesti sebut tentang perbezaan. Angkat tangan tu. Soalan. Perbezaan tekanan. Dia tekan cikgu. Oh, tertekan. Okey, perbezaan tekanan berlaku. Ini isi yang paling penting perbezaan tekanan. Bila melibatkan tajuk ni lah, ada perbezaan tekanan berlaku yang mana tekanan atmosfera adalah lebih tinggi. Daripada tekanan di dalam penyedut minuman. Lebih daripada kan tekanan. Daripada. Tekanan atmosfera adalah lebih tinggi daripada tekanan. Di dalam penyedut minuman. Baru isi yang ketiga untuk 3 markah. Okey. Markah terakhir bercerita untuk daya yang menolak. Okey. Daya yang menolak. Menolak apa? Menolaklah air kan? Menolak masuk air ke dalam penyedut minuman. Okey, siap. 4 markah. Boleh ambil masa sikit dengan Rista? Saya tunggu. Mungkin 1-2 minit. Okey. Kita pun towards the end kan. Lepas ni negeri 9. Boleh lah. Okey. Boleh. Okey. Dah siap. Yang lain boleh? Dah, cikgu. Okey, bagus. Dah, cikgu. Okey, soalan seterusnya adalah bercerita tentang vacuum. Okey, masih lagi tajuk tekanan lah. Ini adalah tentang vacuum di rumah. Siapa tak ada vacuum? Mesti ada kan? Rumah saya pun ada. Kalau tak ada boleh angkat tangan, saya bawa lah. Januari. Okey, menunjukkan sebuah pembersih vacuum. Saya bawa kena buat lah. Vacuum tu almari ke, bilik guru ke. Okey, ini adalah bekas sabuk, kipas, motor, hos dan sebagainya. Dia adalah mencerita tentang ciri-ciri vacuum cleaner. Ni kiranya awak kerja kat Go Shop. Apakah ciri-ciri terbaik untuk vacuum cleaner? Ada ciri ke? Oh, okey, bagus. So, kena pilih lah. Di sini bercerita tentang memilih. Okey, memilih tadi. Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok lah kipas. Kita nak mestilah kipas besar sebab dia mesti power lah. Okey, kipas besar. So, kipas kecil tak nak. Okey, dan kuasa pun semestinya high power lah. Kuasa motor tinggi. So, 1500. Ni pun tak nak. Okey, tinggallah satu je kan. Jadi bahan untuk hos. Pernah tengok hos? Hos ni adalah plastik. Bukan hos bomba hos bomba lain. Bomba plastik ke? Tak, dia kan plastik berplastik. Bukan. Dia kan air kan. Tahu tak? Siapa budak bomba sini? Ya. Air. Okey, boleh tengok lah. Bomba. Cik Karya lagi pandai bab-bab ni. Diameter rod pemegang. So kita nak diameter dia kecil sebab tangan kita kan nak letakkan dekat bawah-bawah meja. So mestilah diameter kecil. Kalau besar nak vacuum celahan-celahan tu agak sukar lah.
So pilih Q. Okay, dah siap. So kita akan salin lah ciri dan sebab. Okay, ciri sebab ni boleh pakai WhatsApp kan, sebab dia boleh zas je, kan, salin je kan. Tapi tak apalah, kita buat dulu terus lah. Okay, ciri yang pertama mestilah diameter rod yang kecil. Diameter rod yang kecil tadi supaya dia boleh masuk ke ruang-ruang kecil lah. Bawah meja, bawah belakang almari kan, rod pemegang yang lebih kecil. Okay. Jadi apa tadi? Udara tadi boleh, ataupun salah satu lagi isi juga, kalau rod pemegang kecil, udara yang mengandungi, ini daripada fizik lah, mengandungi habuk tadi bergerak dengan laju tinggi sebenarnya kalau dia kecil jugalah. Bergerak dengan laju tinggi. Laju tinggi kalau kecil laju tinggi lah. Ke dalam pembersih vacuum, Tapi kalau logic sense boleh pakai je sebenarnya tu. Pembersih boleh masuk dekat ruang-ruang kecil pun boleh. Pembersih vacuum. Okey, yang kedua, bahan untuk hose adalah plastik lah. Bahan untuk hose adalah plastik. Okey, kenapa plastik? Kerana ianya adalah mudah untuk dibengkokkan. Okey, mudah untuk dibengkokkan. Ataupun dia adalah lebih fleksibel. Fleksibel. Kat Melayu Kalau tak kerti aja orang Melayu, boleh cakap orang putih juga. Fleksibel English adalah more fleksibel kan. Tak ada masalah bahasa Inggeris pun boleh. Yang seterusnya, kipas besar. Kipas yang lebih besar. Okay, kipas besar tadi kerana lebih banyak habuk disedut. Lebih banyak habuk dapat disedut masuk lah. Okay, masuk. Dan kuasa motor yang tinggi mestilah kita nak power powerful punya, powerful lah, kuasa motor tinggi. Okay, kuasa tu power lah power tinggi lah. Kerana apa? Kipas tadi boleh berputar dengan laju. Dengan laju 1, 2, 3, 4. So kita pilih Q kerana diameter lebih kecil, diameter rod lebih kecil, lagi bahan hose plastik, lagi kipas lebih besar, dan juga kuasa motor tinggi. Siap. 10 markah. Okey. So saya boleh semak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 1 minit untuk ni kot. Nombor 12 Sebelum pukul 12 kan? 12 lah sikit. Sejuk tak adalah sejuk pun. Okay, boleh salin dulu sementara sahabat-sahabat lain. Okay. Alright, Arisha dah angkat tangan yang lain? Dah Okay, saya move on sampai nombor 12 separuh lah. Farzana. Okay, nombor 12 12 adalah tentang logic gates. Ini adalah form 5. Namakan gate logic K. So K ni gambar kat situ, ini adalah K. So apakah namanya? K adalah gate atau tak atau salah pula. Tak atau no. Kalau bahasa Inggeris senang je, no, not or. Maksudnya tak atau. Ini adalah tak atau. Ini adalah
tak tadi. Lepas tu bergabung dengan atau. Jadi tak atau. Tak tu ada bulat ni. Okey? Boleh. Soalan seterusnya adalah menunjukkan jadual kebenaran. Kita kena tunjukkan jadual kebenaran. Markah 5. So, better for you to buat jadual. Jadual. Okay, jadual yang pertama adalah kaki A. Input lah. Lepas tu kaki B. Kan? Lepas tu kita terus kepada output. X. A, B, X. Dan nombor yang perlu kita ingat untuk A, kalau nak mudah lah, dia adalah 0011. Gabungan bergabung dengan B, dia mesti 0101 lah. Nah, ni kita dah pernah belajar kan. Maksudnya it's better for you untuk ingat nombor ni lah. Okay. Jadi dekat sini apa yang kita akan lakukan, kita buatlah satu persatu. Sebab 5 markah so setiap gate kita akan check. So A tadi 0011. Untuk B 0101. Boleh So B tadi dia turun dekat sini juga kan. So the same number 0101. Ini pun 0101 juga. Boleh Okay. So bila dia jumpa kaki yang pertama, ini datang daripada tak. So AB ni takkan dulu. So kita pakai color yang pertama. Bila dia tak 00 jadi 1 kan. Tak apa-apa yang berbeza. Ini pula 01 dia akan jadi 0. Sekejap. 1. Oh, kita buat atau dulu. Atau baru kita takkan. Okay. So, saya ulang semula. Kita ataukan dulu. Kalau atau, apabila kaki dia kedua-duanya ada 1, dia akan menghasilkan 1. So, ini yang pertama, 0 dengan Allah. 0 dengan 0. 0 dengan 0. Bila dia atau dulu, 0 dengan 0 dia akan jadi 0. Okay, makna yang kedua, kalau ada 0 dengan 1, dia akan jadi 1. Sebab dia atau. Apa-apa yang dapat 1 akan jadi 1. Yang ketiga, warna kuning. Ini adalah 1 dengan 0. Dia akan jadi 1. Dan last sekali, 1 akan jadi 1 akan jadi 1 lah. Anything yang ada 1 akan jadi 1. Okay. Daripada sini baru awak takkan dia. Tak ada different lah. Maksudnya 1000 dia terus. Boleh Sebab dia tak tahu. So the answer kat sini adalah 1000. Boleh Perlahan-lahan kita buat sama-sama lah. Untuk kaki C pula So kaki ni dah settle lah. Kaki C pula. Terus dia jumpa tak. So tak adalah dia ada way around of that particular thing. Maybe warna merah, hitam. Ini adalah 0 kalau jadi 1. 1 jadi 0. 0 jadi 1. 1 jadi 0. Boleh So dia berjumpa semula di kaki D. 1-0. Okay, dan bila kaki D dia adalah dan. Dan ni dia very fragile. Bila dan dia nak dua-dua kaki 1, baru answer dia 1. So dan ni sangat BB lah So dia adalah 1, dia adalah 1. Yang lain semua adalah 0. Sebab jumpa dengan 0. So di answer masukkan dalam kotak. Okay, masukkan dalam kotak. Dia akan jadi 1000. Boleh? Okay So nak masa tak ada masalah. Saya boleh besarkan. Mungkin boleh salin terus. So that dia tak, dia settle terus lah kat sini kan. Okay, ini soalan last. Dah pukul 12 kan. Ni last lah. Boleh salin dulu? Kita berhenti dekat sini lah. Nombor 12. Boleh kan? 12 lah. Kita rehat. Kan? Tak apalah kan? Tak 12 lah. Kau nak suruh 12 lah. Yalah. Saya pula Tak apalah. 12 setengah lah. Tapi saya terfikir jugalah masa nak kasih juga kan. Masa saya tu buat kerja kan. Dia kata 3 kan. Tapi kena buat. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ya. Tapi kita lain lah. Bukan kata yang modul ni. Sebab kata modul ni dia dah couple ni.
bagi kertas negeri lain lah. Melaka ke. Menarik tu. Buat masa tu. Masa depan tu. Dah? Okay, so seperti yang dijanjikan sampai pukul 12 je lah. Pukul 12 boleh sambung rehat lah. Petang ada kelas lagi kan. Okay. So far okay Saya rasa macam tu lah. Ada meet dan mungkin ada masa yang saya akan bagi kertas satu set. Lepas tu submit. Tapi semua orang submit Boleh tak ada soalan? Submit? Semua? Tak, ada Ada je yang tak cikgu. Ni ada je yang tak kan? Puan submit. Puan submit? Tapi of course saya submit lah cikgu. Laki pun Ada submit. je Betul, yang betul. saya submit. Cikgu lelaki pun submit? Laki. Lelaki pun submit? Tapi Tapi tak tahu siapa. Ada sikit je. So budak lelaki untuk kertas saya sendarang je. Tak adalah, kita apa kot. Alright, so the thing is kita nak keep on moving je cuti kan, moving lah. Sebab awak bulan 1 masuk sekolah kan, kita tak nak lah awak tinggalkan terus subjek tu je. Dia nak bergerak lah. Okay, so saya rasa sampai itu sajalah pukul 12. Hari Jumaat tak ada, cuti kan, cuti lah. Next Tuesday lah saya akan bincang balik sama ada nak habiskan modul. Tapi saya lebih nak macam habiskan modul je. Saya akan habiskan ni dulu ni dulu baru kita akan pergi next modul lah. Next modul lah dengan sampul surat tu. So nanti akan ada lagi lah. So kita keep on moving. And sebenarnya untuk awak ni saya rasa awak dah banyak latihan. So there will be miracles. Maksudnya banyak latihan, so hopefully your grades will be better lah. Itu je. And kita pretty sure lah you memang satu benda adalah belajar 2020 ni. Bukan nak maksud saya awak lah awak budak fizik yang batch ni dia lebih bersemangat sebenarnya dibandingkan dengan tahun sebelum ni lah. Saya sendirilah lebih bersemangat dan dia buat dan dia pun ada effort. So kelas pun ada, InsyaAllah lah. Alright, so kata semangat tak adalah. Okay, ada soalan? Tak ada. So kita habis pukul 12 dah lah. Pergi masak ke? Masak Maggi ke? Belum masak nasi ke? Kan? Cuci pinggan dan sebagainya. Alright. Okay, itu saja. So next adalah modul. Cikgu. Terima kasih cikgu. Maaf Terima kasih, salah cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Thank you. Bye cikgu. Jaga diri.